Hi, Assalamualaikum everyone. Welcome back to the new episode of Unlocking Hope with Mini Manis. So, hari ni kita ada seorang lagi guest, okay, yang cantik orangnya, lembut je orangnya kan. Seorang penyanyi yang dia terkenal dengan lagu apa? Perasaan So dulu lagu ni time saya form 5 memang saya dengar sambil-sambil dengan perasaan lah. The gap antara paper SPM tu kan kita dengar lah dengan Sherry Syazwani. Macam mana Sherry, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Macam mana perjalanan tadi dari rumah ke sini? Okey ke? Smooth ke? Sesat ke? Jauh jugalah. Jauh juga. Dalam sejam. Sempat make up dulu. Lepas tu tadi keluar ni terlambat lah. So sekarang tengah apa? Maksudnya tengah working on apa? Lepas tu busy ke dengan schedule? Okay, for now Cheryl suri rumah sepenuh masa lah. Tapi at the same time Cheryl ada buat juga content creating macam KOL untuk TikTok, Instagram, macam tu lah. Macam mana kalau macam sekarang ni kalau ada macam brand approach Cheryl just accept je lah. Sebab Cheryl dah tak bawah syarikat rakaman, so Cheryl deal semua sendirilah, independent je. Faham? Okay, kalau untuk brief background Cheryl lah, macam mana Cheryl dibesarkan, dekat mana? Background Cheryl, okay, Cheryl dilahirkan di Petaling Jaya, Selangor. Oh, memang orang sini lah. Orang sini, tapi parent Cheryl dua-dua daripada Kelantan. Okay. Dari Kelantan. So macam berhijrah ke? Parent Cheryl berhijrah masa dia orang muda, and then berjumpa lepas tu tapi kita orang semua adik-beradik lahir dekat Selangor. Oh, dekat Selangor. Okay. Macam mana suasana Cheryl dibesarkan tu? Macam ada orang dia struggle daripada kecil kan, macam struggle dari segi financial. So macam Cheryl, kehidupan Cheryl macam mana? Daripada kecil di orang kata dapat apa yang Cheryl nak ke, ataupun struggling juga ke? Kalau Cheryl macam 50-50. Sebab parent Cheryl dia strict jugalah. Macam kalau benda-benda yang macam mahal, macam benda yang contohlah iPhone kan, kalau kita nak benda mahal tu kena usaha sendirilah. Tapi kalau benda-benda yang macam simple-simple macam makanan, kalau kita nak, parents bagilah macam tu. Macam okay, macam ni Cheryl boleh start, maksudnya dalam industri kan, step into the industry, buat lagu. Okay, Cheryl start daripada buat cover. Kalau yang tengok ni mungkin adalah yang tahu Cheryl mula daripada buat cover dekat YouTube. First cover Cheryl yang viral masa tu lagu Kun Anta. Tahu tak? Mesti dah tahu kan? Lepas tu Cheryl start buat cover lagu-lagu. Cheryl aktif buat lagu macam cover apa bahasa lain. Bahasa macam mana cakap? Bahasa lain lah. Bahasa macam Hindi, Korea, bahasa macam asing tu. Bahasa asing. Lepas tu baru Cheryl slow buat cover macam lagu-lagu yang tengah trending. Tapi tu dululah. Sekarang dah tak aktif sangat lah sejak dah berkahwin. Faham? Okay, so kita pun dah tahu brief background tentang Cheryl kan. Macam apa yang Cheryl tengah buat sekarang. Lepas tu macam mana Cheryl boleh masuk dalam industri semua. Okay, sekarang kita nak dive into the topic lah. So, topik kita hari ni more to orang kata kahwin muda kan. Macam Cheryl kahwin umur berapa? Okay, Cheryl berkahwin pada usia 25 tahun. 25. Muda ke? Dia macam tengah-tengah. Tapi dia kalau untuk perempuan tu macam dikira muda jugalah sebenarnya. Ya, kalau 26-27 tu macam baru lewat kot bagi Mira. Ya. Tapi Mira pun kahwin 21. Itulah Cheryl rasa macam average orang berkahwin umur 25 kan. Average. Tapi bagi Cheryl kalau lelaki 25 muda lah. Tapi sebab Cheryl dengan Azam sebaya. So mungkin Cheryl tak meletakkan macam target nak berkahwin pada umur berapa. Dulu Cheryl tak letakkan target. So masa Cheryl jumpa dan kenal dengan Azam, dia macam just naturally happen. Faham tak? Dia macam kenal lepas tu kahwin macam tu kan. Macam tu kot konsep jodoh kan. Kita tak tahu siapa jodoh kita. Bila kita jumpa orang tu, kita rasa macam okay, I think he is the one. Macam faham? Okay. Sepanjang Cheryl berkahwin dah kan? Dah berapa tahun? 2 tahun dah kan? Lupa apa yang Cheryl belajar? Banyak belajar tentang rumah tangga ni. Okay, apa yang Cheryl belajar pasal rumah tangga ni?
komitmen lah. Komitmen, tanggungjawab, apa lagi? Tolak ansur. Bila dah ada anak ni, kita kena tolak ansur. Lepas tu, yelah mostly komitmen lah. Kan bila dah kahwin, kita ada banyak komitmen yang macam contoh, bil. Kita kena bayar sendiri. Kalau dulu kan kita tinggal dengan family. So kita tak payah fikir semua benda tu. Tapi bila dah kahwin, kita kena start fikir lah semua benda macam komitmen, tanggungjawab. Kalau macam komitmen tu bagi Sherry lah. Pendapat Sherry lah. Kan orang cakap isteri ni dia kena buat kerja rumah. Laki ni dia pekerja. So benda tu macam dah jadi satu orang kata adat tau. Macam okay, isteri memang buat kerja rumah je, lagi bekerja je. So tak payah tolong isteri. Dan isteri pun tak perlukan bantuan suami. So macam mana Sherry rasa dengan benda tu? Ataupun Sherry rasa macam betul juga benda tu sebagai Sherry yang seorang suri rumah kan? Okay, pendapat Sherry rasa suami memang kena cari rezeki untuk keluarga. Tapi at the same time, kalau suami tu macam ada rasa kesian, ada ihsan kan, tolonglah isteri buat kerja-kerja rumah. Memanglah lelaki penat, tapi isteri 24 hours bekerja kan. Lagi-lagi suri rumah dia setiap masa bekerja. Bila ada anak lagi banyak kerja dia kena buat. So suami kena tolonglah isteri. Faham? Lagi bila dah ada anak ni dia lagi pack kan. Jadual lagi banyak. Kalau orang cakap suri rumah ni buat apa je, tak ada buat apa pun, sebenarnya salah lah kan. Sebenarnya bila kita duduk rumah tu lagi tak ada bukan tak rehat, maksudnya kita tak ada waktu yang tak ada me time. So macam kalau contoh lah kerja office 8 sampai 6 balik dah tak ada kerja kan. Kalau ada kerja pun sikit-sikit lah. Tapi macam suri rumah ni 24 hours. So kita kena commit lah dengan benda tu. Okay, lepas tu contoh macam kalau Sherry sendiri, apa yang Sherry rasa bila berkahwin ni yang rasa kita improve sama-sama untuk dekatkan diri lagi lah dengan Allah SWT. Maksudnya contoh kan macam Mira lah. Mira sebelum kahwin Mira baca buku ilmu, maksudnya yang buku orang kata apa, ilmiah tu seorang-seorang. So dia macam kita faham sendiri je, kita tak ada kawan yang tolong explain apa semua kan. Tapi bila dah kahwin ni, contoh ada satu masa bila ada masa free, contoh lepas maghrib kita akan set satu masa untuk taklim kan. Macam okay, baca satu kitab ni, bacalah hadis, baca ikut dia punya ayat je pun tak apa, maksudnya tak explain. So dengan cara tu Mira rasa okay, kita ada team untuk kita dekatkan diri sama-sama dengan Allah. Macam tu. Kalau Sherry pula macam mana? Saya rasa konsep rezeki kot. Sebab kita orang Syara dan Azam dua-dua freelance. Jadi bila ada job masuk, adalah rezeki tu kan. So ada satu masa tu Syara dengan Azam kita orang duduk berdua, kita fikir macam bulan ni macam tak ada lagi tau income masuk, tak ada job masuk lagi. Tapi masa tu kita orang berbincang, berbual sama-sama macam apa orang panggil? Reflect. Dan kita cakap tak apa, rezeki tu Allah yang bagi. Kita bersangka baik dengan Allah. Lepas tu secara miracle dan magicnya, lepas kita orang berfikir bersangka baik dengan Allah, lepas tu ada inquiry masuk. So Syara rasa dari segi macam konsep rezeki tu, bila kita bersangka baik dengan Allah, Allah akan bagi lebih lagi. Betul. Sebab kan kita selalu dengar kalau orang cakap jangan risau lepas kahwin akan ada rezeki. Betul. Lepas tu bila ada anak lagi lah rezeki tu tambah kan. Dan Mira pun pernah jumpa orang yang dia cerita dulu dia susah tapi bila dia ada anak, dia macam job tu tiba-tiba datang kan. Rezeki datang. Tapi sebenarnya benda tu bukan daripada, maksudnya bukan orang buat kata andaian, tapi memang dah disebut dalam Al-Quran kan. Dalam Al-Quran dalam surah An-Nur, Allah berfirman, Allah cakap, dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian antara kamu dan antara hamba saya perempuan dengan hamba saya lelaki. Jika mereka miskin, Allah akan mencukupkan mereka dengan kurnianya. Dan sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui, wasi'un alim. So saya tahu tak, dulu hamba saya ni sangat miskin. Dia zaman kita
Dia macam bibik lah. Tapi bibik sekarang pun macam-macam. Orang dah bagi iPhone lah kan. Sampai kadang-kadang ada yang lari lah kan. Nak katanya bibik sekarang pun dah maju kan. Dah ada info apa semua. Tapi hamba saya dulu dia tak ada apa-apa. Sangat-sangat miskin. Macam dia memang kena ikut tuan dia je. Tuan dia cakap apa dia kena ikut. So Allah perintahkan hamba saya ni berkahwin dalam keadaan mereka tak ada apa-apa. Allah cakap kalau kau miskin aku akan cukupkan kau. So nak katanya orang yang yakin dengan rezeki Allah ni, especially lepas kahwin, sebenarnya macam-macam rezeki akan datang dekat dia lah. Sebab Allah memang dah jamin setiap makhluk yang datang, yang berjalan kat bumi ni, Allah memang akan jamin rezeki dia. Even yang burung terbang cari rezeki tu pun ada rezeki dia kan. So ingat kita ada manusia. rezeki masing-masing. Betul? So macam itulah konsep rezeki. Apa yang saya rasa macam before kahwin dengan after kahwin, macam mana rasa perbezaan dari segi rezeki tu lah? Macam saya cakap tadi, macam Mira cakap juga, lepas kita kahwin rezeki kita akan bertambah kan. Memang Syara rasa benda tu sendiri, Syara experience. Sebelum kahwin Syara rasa macam yelah susah rezeki nak masuk tau. Tapi bila Syara nak cerita lah masa zaman sebelum kahwin. Masa sebelum kahwin tu, masa tu Syara mula-mula kena azam. Masa tu azam memang dia baru lepas habis study. Dan memang tak ada job lah, boleh dikatakan tak ada job. Sebab masa tu dia baru habis study kan, dia fokus study. Lepas tu Syara bagi tahu dia, tak apa, rezeki tu Allah akan bagi nanti, akan ada lah. Lepas tu kita orang pun macam just teruskan kehidupan macam biasa. Tapi lepas dah berkahwin, rezeki memang mengalir seperti air zam-zam. Memang masuk sentiasa ada. Kita orang rasa dia tak banyak, dia bukan macam banyak lah, dia bukan banyak, tapi kita orang sentiasa rasa cukup lah. Sentiasa ada. Alhamdulillah. Mira pun sebelum kahwin, Mira ni dibesarkan dalam macam family yang bukan yang okay sangat lah. So kita memang struggle dengan financial tau. So sebelum Mira kahwin, Mira jual tudung susah tau. Kalau 10 helai tu lama sangat nak habis. Memang lama. 30 helai tu macam banyak lah. 60 helai macam tu memang dah keluar daripada limit lah kan. So struggle memang buat konten. Tapi macam tak pergi macam tak pergi. Kita kadang fikir apa lagi aku silap ni, apa kurangnya aku ni. So bila dah kahwin tu Naufal dia ada followers lah. So maybe sebenarnya asbab je yang maksudnya asbab jodoh Mira adalah orang yang ada followers. Lepas tu crowd dia pun ada pergi dekat Mira dan beli tudung Mira. Sebenarnya tu asbab. Tapi sebenarnya kalau Allah nak bagi rezeki ni, macam-macam cara pun Allah boleh bagi. Kalau orang tu tak ada followers ke kan, always ada jalan yang Allah nak bagilah. Yang penting kita usaha je kan. Ya betul, usaha. Kita pun tak boleh lah nak expect bila kita tak usaha, kita duduk je kan. Dia datang, rezeki tu datang, boleh macam tu je. Rezeki kan ada banyak bentuk. Ada rezeki yang tak disangka-sangka, ada rezeki yang dah ditetapkan kan, rezeki anak semua. Betul. Kadang-kadang macam rezeki pun bukan dari segi duit je lah, kan dari segi ketenangan, kesihatan. Kadang-kadang bila fikir balik, pernah je ada satu part yang Mira dengan Naufal ni rasa tak ada duit tau. Macam masing-masing kita kan. Tapi tak tahulah, tak pernah lagi rasa sempit sangat bila tak ada duit tu. So mungkin rasa tu adalah rezeki ketenangan. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Kita rasa lapang. Even tak ada duit. Tapi tak pernah lagi lah sampai macam seharian tu tak makan. Faham tak? Kadang kan kalau kita orang reflect balik kan, sebenarnya ada orang lagi susah daripada kita orang. Cakap macam bersyukur sangat, at least ada rumah, boleh makan kan. Dia just tak ada duit yang maybe saving macam tu kan. Tapi Alhamdulillah, bila kita yakin dengan rezeki Allah, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Kita kena bersangka baik lah. Betul. Lagi ada apa tak yang Sherry nak share tentang life journey Sherry lah. As general pun tak apa. Yang maybe benda tu macam buat Sherry belajar, sebenarnya dalam life kita kena macam ni kan. Contoh Sherry as a mom ke kan. Apa yang Sherry maybe boleh share. Mungkin ada macam segelintir viewers kita dah jadi ibu ataupun mak sekarang kan. So dia maybe nak tips untuk kuat lah. Kalau tips tu susah lah sebab Syara pun baru lagi. Anak pun kecil lagi. Masih jauh lagi perjalanan Syara. Tapi apa yang Syara boleh kongsi, contoh kalau bila kita ada anak, mesti kita akan rasa penat, kita akan rasa burn out kan.
So bila kita ada suami, kita kena minta tolong lah suami kita. Ada masa-masa yang kita kena macam, sayang boleh tak tengokkan anak kejap, saya nak rehat, nak tidur ke, nak tengok movie ke, apa-apalah me time kan. So kita kena ada me time lah untuk rehatkan minda kita supaya kita tak rasa macam terlampau penat. Kadang-kadang bila kita penat sangat pun boleh menyebabkan macam kita rasa macam nak lepaskan marah tu ke anak kan. Tak elok lah, tak bagus. So suami memainkan peranan penting kena tolong isteri. Betul, sebab kita lagi pun kita ni perempuan dicipta tu tak asal dengan emosi kan. Betul. Emosi je. So bila penat tu kita akan rasa nak marah kan. So sebab tu ada give and take lah antara suami dan isteri kan. Masing-masing main peranan lah sebenarnya. By the way, tadi Mira ada teringat satu cerita pasal rezeki kan. Mira pernah pergi satu majlis ilmu ni. Ada seorang ustaz dia cerita lah. Cerita tentang Salman Al-Farisi dengan ada seorang sahabat, tapi tak ingat apa nama sahabat dia. Tapi Salman Al-Farisi ni dia berkenan dekat seorang perempuan ni. Dia nak meminang lah, cuma dia tak nak meminang direct. So dia minta kawan dia untuk jadi orang tengah. Macam orang kata spokesperson lah kan. Macam tolong meminang anak dara tu untuk Salman Al-Farisi. So after that, sahabat tu pun pergilah dekat keluarga perempuan tu, tanya, aku nak meminang anak dara kau ni kan. Lepas tu parents dia pun macam happy lah, sebab sahabat dia tu tak ingatlah siapa nama dia, tapi orang yang sangat orang respect lah kan. Lepas tu sahabat tu pun cakap, tapi bukan untuk aku, untuk Salman. So waktu tu parents dia macam terdiam. Ayah dia macam terdiam, macam kejap dia fikir. Lepas tu lama-lama dia kata, okay aku terima, tapi aku terima pinangan ni untuk kau. Faham tak maksudnya? Perempuan tu yang Salman Al-Farisi nak, ayah dia suruh kahwin dengan sahabat tu. Spokesperson tu. So waktu tu sahabat tu pun macam terkejut lah kan. Okay, last dia terima. Okay. Lepas tu bila balik tu dia fikir apa nak cakap dekat Salman ni kan. Aku dah spokesperson, tiba pula macam orang kata rampas lah gitu kan kalau senang cerita. So dia takut nak cakap. Lepas tu bila dia cakap, Salman tanya lah, apa result dia kan, macam okey ke family dia nak anak dia nak kahwin dengan aku, dengan aku kan. Lepas tu dia kata dia minta maaf sebab parents perempuan tu nak dia yang berkahwin dengan perempuan tu kan. Lepas tu respon Salman Al-Farisi sangat-sangat macam miracle tau. Kalau kita tengok, macam mana kau boleh respon macam ni sedangkan itu orang yang kau nak kahwin kan. Lepas tu Salman Al-Farisi cakap, sepatutnya aku yang malu dengan kau sebab aku ni suka orang yang sebenarnya tak diri untuk kau. Faham tak? Maksudnya kita pun tengah lukis ni. Dia macam Salman Al-Farisi tu dia cakap dekat sahabat dia, sebenarnya aku yang kena malu dengan kau sebab kau tahu tak, sebenarnya aku suka perempuan yang Allah tu takdirkan perempuan tu untuk kau. Maksudnya dia rasa malu. Maksudnya iman dia yakin dengan rezeki Allah tu, sampai dia yakin yang jodoh orang tu dia suka macam mana pun bukan dia punya. Macam tu. So dia macam apa yang Salman Al-Farisi respon pada rezeki ni sebenarnya sangat memberi contoh yang baik lah. Macam kita kadang-kadang macam Mira sendiri pun kadang Mira rasa macam bila rezeki lepas kahwin ni nak banyak kan. Macam ni kan kita tengok orang lain dah senang, bila turn kita pula. Tapi sebenarnya kita semua dah ada portion. Cuma tinggal kita nak usaha, sabar, kita yakin kan. Macam kita ni baru je sikit diuji kan. Kan sama Farisi yang dia nak sangat kahwin dengan perempuan tu, tapi ini kau pula yang ayah dia tu suruh kahwin dengan spokesperson tu kan lagi sakit lah sepatutnya. Tapi respon dia sangat-sangat Masya Allah, sangat positif sebab dia yakin dengan rezeki Allah tu. Macam tu lah. So kita pun dalam struggle yang kita ada sebenarnya ada portion kita lah. Allah dah tetapkan siap-siap lah. Okay. Macam Sherry sekarang kan, sekarang memang tengah jadi full time housewife lah kan. So macam stay at home mom. Pernah tak Sherry rasa macam burn out? Dan kalau Sherry burn out, apa yang Sherry buat biasanya lah? So far Alhamdulillah Syara tak burn out sebab Syara ada support dari Azam sendiri. Kita orang memang teamwork lah. Orang kata teamwork memang
Cheryl jaga anak, Cheryl jaga anak, suami pun jaga anak juga. So far alhamdulillah okey lah. Tak ada yang macam terlampau penat sampai teruk-teruk tak. Kalau macam Azalia dia rapat more tu dengan ayah ke? Dengan Dua-dua dia rapat. Dia rapat lah. Sebab dua-dua dia macam sentiasa spend time kan. So dua-dua dia rapat okey je. Tapi kalau yang lebih kepada tak ada lah. Tapi rasanya normally anak dia akan lebih rapat dengan mak lah kan. Mak lah. Dia akan lebih manja dengan mak. Lagi Azalia dia anak perempuan. So dia lebih kepada mama dia lah. Faham? Okay, so kita pun sekarang ni untuk Ramadan kan. So kita buat sharing untuk Ramadan. So apa yang Sherry nak buat? Maksudnya, yelah sebab Sherry pun ni first year ke Ramadan dengan ada anak ke? Last year first year. Last year ni second year lah. Second year lah. Apa macam Sherry nak buat untuk hidupkan Ramadan dalam family tu lah? Okay, orang kata azam lah kan. Azam Ramadan tahun ni, Sharon nak first kali Sharon nak perbanyakkan baca Al-Quran. Sebab benda tu kalau macam hari-hari biasa ni pun kita susah nak buat kan. Betul. Jadi kita nak manfaatkan bulan Ramadan tu nak perbanyakkan lagi baca Al-Quran. Lepas tu Sharon nak cuba untuk bangun solat tahajud. Sebab Sharon ni orangnya susah sikit nak bangun pagi. Jadi Sharon nak cubalah orang kata be a better person. Lepas tu yang ketiga kan tadi? Ke tak kisah apa? Tak apa, boleh je. Nak banyak pun tak apa. Okay. Yang ketiga Sharon nak Sharon nak jaga mulut, jaga tutur kata. Maksudnya nak elakkan dari bercakap benda-benda yang tak berfaedah, tak bermanfaat. Nak jaga daripada berkata benda-benda yang tak elok. Cubalah. Okay. Sherry ada tak nasihat ataupun apa-apalah yang Sherry nak bagi dekat viewers kan? Tak kisah general pun tak apa, ataupun nak orang cakap spesifik tentang rumah tangga pun okey juga. Apa-apa nasihat lah. Nasihat ataupun advice. Advice okay. Sharon rasa macam nak kata macam tak layak lah nak bagi nasihat sebab baru lagi kan dalam alam perkahwinan ni. Tapi apa yang Sharon, based on Sharon punya pengalaman, dalam rumah tangga ni kita yang penting, yang pertama sekali kita kena betul ansur. Kita kena saling faham each other. Suami faham isteri, isteri pun kena faham suami. Lepas tu apa lagi Faham tu dari segi faham yang macam mana? Maksudnya dari segi kerja ke? In general lah, kena faham lah. Maksudnya macam macam Cheryl cakap tadi, kalau macam isteri macam Cheryl penat jaga anak ke, macam anything lah yang penat kan, macam Cheryl rasa burn out ke, rasa penat ke, rasa macam nak perlukan me time, minta tolong suami. So itu tolak ansur lah kan, suami kena faham isteri lah. Dari satu kan, Mai nak tanya Sherry kan, sekarang kan macam trend kan orang kahwin kan. Kalau tengok orang kahwin tu kita pun rasa nak kahwin juga kan. Macam sekarang trend dihidangkan dengan benda-benda kebahagiaan yang kadang-kadang dah muda. Sherry tak tahu. Kadang macam sekarang macam sebenarnya dah lama dah benda ni tapi budak-budak sekarang dia suka tengok benda yang sweet. Sweet dia rasa nak juga benda tu kan. So Mira selalu dapat soalan. Mira kan kahwin awal kan, umur 21. Awal. So awal sangat. So bila after kahwin tu dapat banyak soalan, macam mana Kak Mira tahu he is the one lah, macam mana Kak Mira ready, macam mana boleh kahwin awal semua kan. Tapi itulah, okay, Mira nak tanya Sheryl lah, apa pendapat Sheryl untuk rasa yang kita dah ready? Ataupun Sheryl rasa macam sebenarnya kita ni tak ada pun the moment of kita rasa kita ready. Kita just go through macam tu. Kalau Cheryl macam tu lah. Cheryl rasa dia happens naturally. Cheryl tak ada macam, aku nak kahwin umur ni lah, kena ada suami umur ni. Tak ada. Dia macam naturally lah. Dia sebab jodoh kan Allah dah tetapkan. So
So apa macam before kahwin tu preparation kahwin tu, mentally okay. lah. Macam Mira cakap tadi, trend zaman sekarang orang suka macam tengok, oh sweet ni nak kahwin. Bagi Syara, itu apa yang dia orang nampak. Dia tak tahu yang bila kita dah berkahwin ni, ada macam-macam yang kita kena tempuh kan. Ada macam-macam yang kita akan lalui lah. Maksudnya ada gaduh-gaduh sikit tu normal lah kan. So benda-benda tu dia orang nampak yang luarannya sahaja. Yang behind the scene tu dia orang tak tahu kan. So hakikatnya perkahwinan ni bukan semuanya indah-indah belaka. Ada je dia punya ups and downs. Betul, kadang-kadang itulah sekarang ni orang nampak yang best je lah kan. Macam Mira sendiri pun personally, Mira bukan orang yang nak kahwin umur awal sangat. Ada orang yang dia memang nak kahwin muda macam Mira. Kadang Mira dulu kan, Mira scroll FYP kan, tengok orang buat trend kahwin lah apa, Mira rasa macam nak skip. So Mira bukan jenis orang yang nak kahwin awal kan. So bila kahwin awal ni, kita macam tak sama full pun macam yang kita tengok dekat TikTok kan. Baru kita tahu sebenarnya lagi besar reality dia sebenarnya lagi luas. Dia bukan tentang apa yang orang tunjuk saja. Sebenarnya apa yang orang tunjuk tu 10% je daripada yang real kan. Sebenarnya tanggungjawab tu lagi besar. Untuk komitmen untuk faham each other tu lagi besar lah. Macam tu. Setuju? Kan? Betul kan? Kalau dari segi yang macam ready tu pun Mira rasa dia tak ada kan. Dia macam kita macam murah kan. Dia macam tak ada. Macam kalau tanya apa yang buat kita rasa ready, sebenarnya benda tu kita tak akan tahu bila kita ready selagi kita tak go through. Selagi tak tempuh benda tu, kita tak akan tahu. Bila kita dah tempuh baru kita macam, oh sebenarnya aku tak adalah ready mana. Tapi sebab kita dah ada dalam situasi tu, so go through je lah. Dia more tu macam itu. Kita hanya boleh usaha before kahwin tu kan, macam perbaiki diri. So after that apa jadi, kita kena go through juga kan. Macam tu lah. Okay, so kita move into rapid questions. Rapid question ni macam random je lah. Okay. Nak tanya Cheryl. Okay, first, kalau Cheryl tak jadi penyanyi, what would you be and why? Mungkin cara akan jadi seorang cikgu. Waktu study course apa? Cheryl masa sekolah dulu ambil science stream. Tapi Science stream tu yang bio semua Tapi macam tu lah, sebab Cheryl tak minat sangat. Tapi atas galakan parents, Cheryl pun ambil je lah. And then masa universiti diploma, Cheryl ambil account. Itu pun atas galakan parents juga. So macam nak jadi cikgu? Ikutkan minat Cheryl nak ambil TESOL. Cheryl pernah dapat interview untuk TESOL tapi tak dapat untuk masuk ke course tu. Jadi tak kesampaian lah cita-cita jadi cikgu tu. So kalau diberi pilihan nak jugalah jadi cikgu. Kalau boleh lah jadi cikgu lah. Tapi sekarang macam dah terlambat je. So macam kalau cikgu dengan menyanyi, mana lagi Cheryl minat? Kalau dari segi hobi, minat hobi tu menyanyi. Tapi kalau dari segi akademik tu, Cheryl lebih kepada nak mengajar lah, teaching, dalam bidang teaching tu. Okay, faham. Okay, next. Morning person ke night person? Night person. Rasa memang berjaga lah. Cheryl zaman bujang dulu lagilah sampai tak pernah tidur. Pernah je tak tidur. Itulah nak macam mana. So after kahwin pun sama lah. After kahwin dah sebabkan dah ada suami, jadi suami macam cakap tak elok tak tidur. So dengar lah. So kenalah tidur juga walaupun lambat. Lagi-lagi dah ada anak pun kalau tidur time tu kita pun kena tidur. Kalau tak nanti So dia punya jadual tidur anak tu memang ikut timing dia ke ataupun berbeza? Jadual tidur anak dia macam bayi punya jadual tidur lah. Maksudnya kalau malam tu sometimes pernah lah dia macam stay up lambat sikit sampai pukul 1 macam tu. Tapi tak lebih daripada tu lah. Tapi so far okay lah jadual tidur Azalia. Okay lah. So next, first word Azalia. Mama. Lepas tu apa disebut? Tapi memang Cheryl nak bahasakan diri Cheryl mama tak? Ni. Sekarang dia suka sebut ni. Dia tunjuk. Dia tunjuk ni. Semua dia tunjuk ni. Tapi Cheryl memang nak bahasakan diri Cheryl mama lah. Mama.
Mama. Sebab yelah kita bahasakan diri kita dekat dia baru dia macam ikut kan. Tak juga. Oh, tak? Sebab ada kawan Cheryl yang dia nak suruh anak dia panggil ibu. Tapi anak dia mama panggil juga mama. So maybe based on baby kot. Dia pandai sebut perkataan apa dulu. Okay, last tadi 3 azam Ramadan tu kita dah jawab kan. So last lah Mira nak tanya Sheryl sebelum kita end recording ni. Bagi Sheryl apa yang macam ni dalam Ramadan kan Sheryl rasa paling bermakna lah dalam momen-momen tu. Contoh macam ada orang momen bermakna dia buka puasa dengan family kan. Ada orang dia suka pergi masjid hopping macam hari ni masjid lain, esok masjid lain kan, terawih kat masjid lain. Ada orang dia suka buka kat masjid. So macam Sheryl, apa 3 momen yang Sheryl rasa bermakna lah dalam Ramadan tu? Untuk lepas kahwin ke sebelum berkahwin? Lepas kahwin lah. Lepas kahwin. Okay, lepas kahwin momen yang berharga masa bulan Ramadan mungkin momen bersahur dengan family. Sebab masa cara bujang dulu tak sahur. Kalau sahur pun sahur gitu-gitu je lah, makan minum air macam tu je kan. Tapi bila dah masuk dengan keluarga Azam ni, Azam memang family dia memang orang kata mempraktikkan sahur setiap hari lah, memang tak akan miss. So saya pun dah terikut dengan amalan sahur tu. So memang every sahur memang makan nasi dengan lauk memang lah. yang proper meal lah. Bukan yang snack. So yang itu adalah momen yang baru lah untuk Sheryl. Bersahur and then so far Sheryl belum pernah tarawih sebab masa first Sheryl kahwin dengan Azam kan Sheryl pregnant. So masa tu Sheryl ada alahan. Masa pregnant tu 1 hari je Sheryl dapat berpuasa. Yang selebihnya sehari tu puasa full lah. Full sehari je. Lepas tu yang selebihnya tu tak boleh puasa sebab alahan teruk. So Sheryl mungkin tahun ni Sheryl nak pergi tarawih lah dengan family. Biasanya memang tarawih dekat rumah ke dekat masjid? Kadang-kadang ada kat rumah jemaah sama-sama, kadang-kadang kat masjid. Surau ada surau area rumah. Jadi itu je lah yang Sheryl rasa macam meaningful lah. So far lah. Okay, so kita pun dah come to an end. InsyaAllah kalau korang nak share ke apa, share je. Memang this podcast kita publish untuk public. Okay, korang nak post kat IG ke, TikTok ke, Facebook ke, tak kisah. Sebab sekarang ni kan memang tengah bulan Ramadan. So memang kita sangat-sangat perlukan something yang beneficial untuk kita punya pembersihan jiwa lah orang kata. Terima kasih sebab dah tonton sampai habis. Okay, bye. Assalamualaikum.